أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hari ni aku nak share dengan korang satu pengalaman yang dikongsikan oleh salah seorang kenalan aku. Dan kisah ni dah lama dah di-share, cuma aku baru berkesempatan nak cerita kat korang sebab aku nak susun betul-betul cerita dia kan. Sebab aku tak ingat, nak kena ingat dulu. So hari ni aku nak share dengan korang kisah pengalaman dia ni. Dan pengalaman ni adalah pengalaman seram. Sebelum aku start cerita, aku nak minta maaf juga kalau korang dengar suara aku tak berapa okey. Sama macam sebelum-sebelum ni aku selalu minta maaf tu kan. Sebab sinus aku teruk gila. Kalau korang tengok lagi tiba-tiba aku pegang tisu lah ingus tu, aku minta maaf lah keberadaan ingus aku tahu. Sebab aku memang tak sihat, ingus aku memang tak berhenti ada. So korang layankan je lah maafkanlah aku ya. So kisah ni berlaku masa tu Hakim masih belajar lagi dan tengah cuti SEM. Sekarang dia dah kerja tau. So kisah ni past years ago dia ceritakan, dan dia tak pernah cerita kat siapa-siapa selain daripada keluarga dia. So hari ni baru aku nak reveal cerita dia ni tau. So Hakim ni bagi tahu dulu dia cuti SEM. Okay, masa dia cuti SEM tu, sekali tu dia balik rumah atuk dia. Selalunya dia balik rumah family dia, tapi dia lah dia sela-sela sebab dia rapat dengan atuk nenek dia. So satu hari tu dia balik ke rumah atuk dia, dan kebetulan masa tu atuk dia macam ada job tau. Bukanlah job penting apa ke, okay, macam ni tau. Atuk dia ni dekat satu kampung, kira macam orang kuat masjid tau. Dekat satu kampung tu ada satu masjid, macam tu lah, kiranya ada jawatan kot macam tu. So dekat kampung dia ni besar, dia ada macam banyak kawasan tau. Satu tempat ada masjid, dan tempat-tempat lain yang kecil-kecil, perkampungan kecil tu ada surau. So nak dijadikan cerita, kebetulan masa Hakim balik tu, atuk dia ada job di mana atuk dia kena kemas dan memperbaharui balik satu surau dekat satu kawasan kampung terpencil ni. Jadi untuk pendekkan cerita dia, si Hakim ni balik kebetulan tu memang betul-betul dia dapat job bantu atuk dia untuk kemas satu surau ni macam tu. Jadi kisah ni lepas dia balik sehari dekat rumah atuk dia tu, esok tu dia terus kena buat kerja dah. Sebab esok tu atuk dia macam nak pergi kat surau tu, Alhamdulillah, sorry, tengok apa yang patut and nak start kemas lah and repair apa yang patut. Jadi yang menguruskan surau tu atuk dia, lepas tu atuk dia bawa Hakim. Lepas tu ada dua orang lagi lah kenalan atuk dia kan. So diorang ni pergilah, esok tu diorang pergilah kat surau tu. Masa sampai dekat surau tu, Hakim tak nafikan memang surau tu sangat-sangat usang dia kata. Memang macam tak guna langsung tau. Pagar pun dah berkarat, di mana pagar tu dia berkunci. Nak buka lock tu pun memang dah teruk sangat, terpaksa ketuk, mangga tu tercabut. Macam tu. Sebab dah lama sangat orang tak pergi. Korang boleh imagine kat tempat yang terbiar, surau terbiar. So dekat belakang-belakang dia ada semak samun. So dekat surau tu pula, dulu-dulu memang orang selalu guna untuk buat majlis-majlis. Macam kalau ada orang berkatan ke, ada macam khatam Quran ke, macam tu lah orang akan guna untuk majlis. Bukan untuk macam every Ramadan diorang buat tarawih ke apa, tak. Sebab surau-surau kat kampung situ kebanyakan orang guna untuk majlis sahaja. So dekat surau yang si Hakim pergi dengan atuk dia ni, surau yang di mana memang ada store, ada pinggan mangkuk, periuk, kuali, apa sebagainya lah. Jadi masuk je diorang dekat surau tu, Hakim ni dia dah rasa macam tak sedap tau. Masa tu dia kata macam dia rasa macam dia nampak satu kelibat tau. Tapi Hakim ni bukan jenis yang memang nampak benda-benda macam tu. So dia macam terkejut sebab dia rasa macam ada benda laju. Lepas tu dia tanya kat atuk dia, "Tok, perasan tak ada benda melintas je tu kan?" Lepas tu atuk dia kata, "Ish, kamu ni, tak ada lah, kita je kat sini." Burung terbang kot. Lepas tu kawan-kawan dia terus gelak kan. Okay. Lepas tu Hakim ni pun masuk dalam, dia tanya kat atuk dia kerja apa yang dia kena buat. So surau ni dia ada dua tingkat, tingkat atas dengan tingkat bawah. Tapi tingkat bawah tu bukanlah tempat orang solat. Memang dekat atas je lah dia ada saf lelaki dengan saf perempuan. Tapi dekat bawah tu macam dia ada macam pumpkin macam tu lah. Lepas tu tempat-tempat untuk orang memasak. Bila diorang semua dah masuk dekat bawah kawasan surau tu kan, surau tu kan dua tingkat kan, duduk bawah lah, diorang duduk kat satu kawasan tu. Atuk dia pun bahagikan kerja. So atuk dia cakap, siapa nak kemas bahagian atas, siapa nak kemas bahagian store, siapa nak kemas bahagian bawah. So Hakim ni kata nak naik atas lah dia macam tu. Sebab bahagian atas ada kipas, bawah tu kan macam open, so macam panas sikit. So Hakim kata Hakim nak kemas bahagian atas, nak sapu, nak clear apa yang patut lah.
Jadi atuk dia bahagian bawah dan 2 orang lagi tu mungkin bahagian tandas seorang, bahagian store seorang. So Hakim ni pun berpisah dengan diorang ni semua. Hakim pun naik atas. Permulaan dia buka pintu tu, waktu dia dah macam dekat pagar tingkat atas tu, dekat grill tu kan, dia macam ni kan, baru nak macam ni, atuk dia jerit lah panggil dia. Adalah nama panggilan dia contoh, tapi Hakim lah aku panggil. Hakim, dia panggil macam tu. Lepas tu si Hakim pandang kat atuk dia. Kenapa tu? Macam tu kan. Lepas tu atuk dia kata, jangan lupa baca dia tu. Serius di muka atuk dia kan. Lepas tu Hakim pun macam okey. So Hakim ni dia macam tak fikir benda lain. Dia tahulah macam surau ni kan terbiar lama. So normal lah atuk dia suruh baca doa kan, nak masuk ke tempat-tempat yang tinggal sunyi ni. Okey, dia pun bacalah beberapa doa, and then dia buka lah pintu surau tu. Dia masuk je dekat pintu surau tu, dia kata dia nampak macam ada kelibat laju. Memang sangat-sangat laju, dan dia perasan benda tu. Dia rasa bukan dia berimajinasi ke, ataupun bukan burung terbang ke apa. Dia memang nampak kelibat seorang berlari. Seolah-olah ada orang berlari daripada hujung sana ke hujung situ. Macam tu. So Hakim ni macam terkejut. Lepas tu dia istighfar. Lepas tu dia tunggu kejap, dia tengok balik tak ada apa-apa. And dekat bahagian atas tu Hakim kata memang sangat-sangat kotor. Maksudnya macam berdebu. Lepas tu ada tai burung kan. Lepas tu memang kotor lah, dah ditinggalkan kan, sebab ada satu tingkap tu pecah. So burung masuk kat situ buat sarang apa semua kan. Lepas tu akhirnya macam aduh, macam mana aku nak kemas ni kan. Lepas tu dia pun turun balik, ambil barang-barang apa semua tu. Atuk dia cakap kapet kat atas tu gulung buang, kita ganti yang baru. Atuk dia cakap itu. Lepas tu Hakim pun macam okey kan. Dia pun buat lah slow-slow. Sambil-sambil dia tengah susun ada ikrok kat situ, ada beberapa Al-Quran dia susun satu tempat tu. Tiba-tiba kan dia dengar macam ada orang panggil nama dia, Hakim. Macam tu kan. Dia kata sayut-sayut je suara tu. Lepas tu dia kata, aku datang sini dengan atuk aku je, nenek aku tak ikut, mana ada perempuan. Dia macam dah fikir kan. Lepas tu dia dah rasa salah sejuk. Dia pun cepat-cepat clear tu, dia turun bawah. Dia panggil atuk dia. Tok, tak boleh lah kemas seorang kan. Tak boleh ke suruh pakcik, contohlah pakcik Hasan teman ke kan. Lepas tu atuk dia pun cakap, okey lah San, tolong kan teman si Hakim ni buat atas. Banyak ke kerja kat atas tu, teruk ke kat atas? Atuk dia tanya. Lepas tu si Hakim pun cakap lah, boleh tahan lah, ada kotor semua sebab ada tingkap pecah, ada burung buat sarang lagi, nak kena clear apa semua. Jadi 2 dekat bawah, 2 dekat atas lah, sebab atuk dia datang bawa 2 kawan dia kan. So macam bahagi 2 macam tu. Jadi bila dekat atas, Hakim pun sambung balik buat kerja dia, yang buku Quran apa semua tu kan, dia nak susun balik kan. Dia nak kemas letak satu tempat, nak clear 2 tempat tu. Jadi dia cakap lah dekat Pakcik Hasan ni. Dia cakap, pakcik, tadi kan saya macam terdengar lah suara-suara sayut-sayut, macam suara perempuan panggil saya. Ada perempuan ke kat sini kan? Lepas tu Pakcik Hasan tu, kau ni biar betul ni, kalau macam gini aku balik dululah, dia tu kan. Lepas tu Hakim ni cakap, tak adalah, saya tanya je, macam mungkin saya salah dengar kot. Akhirnya itu sebab bila dia tengok Pakcik Hasan tu dah macam takut, dia pun cuba nak akutkan Pakcik Hasan tu lah. So Pakcik Hasan ni pun, kau ni ada-ada je, kau jangan macam pelik-pelik, aku tak boleh, surau ni macam-macam cerita dia tu. Lepas tu si Hakim dia dah notice satu benda, macam-macam cerita apa kan dia macam tu. Lepas tu dia macam masih tengyang-yang lah, dia dengar teringat yang Pakcik Hasan tu cakap macam tu. Lepas tu tak lama kemudian tu dah nak masuk waktu asar. So atuk dia ajak balik dulu, esok datang balik lah macam tu kan. Jadi diorang pun balik. Dalam perjalanan nak balik ke rumah tu, Hakim senyap je tak cakap apa-apa. Sampai dekat rumah, lepas malam macam lepas dah makan malam macam tu, dia borak dengan atuk dia. Atuk, surau tu sebenarnya ada apa macam tak lah, Hakim rasa Hakim dengar tau suara-suara apa semua, Hakim dapat kelibat. Hakim rasa macam tak kena sebab benda tu Hakim tak pernah lalui. Lain lah kalau macam Hakim dah biasa benda tu, sebab ni tiba-tiba kan, macam memang ada ke macam tu. Atuk dia ni pula dulu bekas perawat, macam mengurut and pernah merawat beberapa orang yang ada masalah dengan makhluk halus ni lah. Atuk si Hakim ni pun tegaskan lah, tak ada apa, biasalah tu, tempat ditinggalkan, mestilah ada benda-benda penghuni lain ni. Tapi kalau kita tak layan, tak ada apa lah Kim, tak ada apa dia tu kan. So Hakim ni macam tak apalah. Lepas tu dia cakap, esok kita nak pergi pukul berapa surau kan. Lepas tu atuk dia pun bagi tahulah time-time sikit-sikit kan. Malam tu masa Hakim nak tidur, tiba-tiba atuk dia datang kat bilik dia, macam cepat-cepat segera lah, macam kelang kabut kan, datang panggil Hakim ni untuk keluar pergi kat surau tu. Lepas tu Hakim tu macam biar betul, dah pukul berapa dah ni, nak pergi malam-malam. Rupa-rupanya atuk dia tertinggal kunci. Ada satu kunci macam kunci masjid yang dijaga sebelum ni.
penting lah kiranya kunci penting. Jadi atuk dia kata kena ambil ni sebab esok orang nak nak azan subuh apa sembagai lah, macam-macam lah. Atuk dia kata memang kena ambil juga emergency. So akhirnya aduh letih lah macam ni, tempat tu dah ada macam tu ya. Akhirnya macam dah risau dia fikir kan. Lepas tu atuk dia kata jomlah teman atuk kejap kan, dia macam tu. So Hakim ni pun keluarlah dengan atuk dia nak dia jadikan cerita. Kau nampak tak, ada je benda-benda. So Hakim ni ikut atuk dia sampai je dekat surau tu, dia dah rasa lain. Dia kata tak apa Atuk, Hakim duduk dalam kereta je. Atuk pergi lah dia tu. So atuk dia pun turun pergi masuk senyap-senyap semua. Tiba-tiba atuk dia tak keluar-keluar daripada surau tu. Nak dekat sejam dia cakap takkanlah ambil kunci, ambil masa yang lama, sedangkan kunci tu dia tahu je dekat bahagian bawah yang tempat dia orang lepak first untuk nak bagi tugasan tu kan. So akhirnya takkan aku nak kena turun kan, dia macam fikir macam tu. Jadi dia tunggu kejap, sejam setengah atuk dia tak keluar-keluar. Dia dah rasa sekejap tak jadi ni. Dia pun beranikan diri dia untuk keluar daripada kereta tu, masuk ke surau tu. So pelan-pelan dengan rasa tak berapa nak best dia tu, dia masuk, dia baca doa, dia pergi kat kawasan bawah tu. Tok dia cari kan tadi. Kan gelap, memang tak ada lampu, hanya diterangi oleh lampu jalan je kat tepi tu. Maknanya ada separuh daripada kawasan surau tu gelap, tak nampak, hanya sinaran pertama kat jalan tu je nampak. Jadi dia pun dah cari Atuk dia panggil, dia tak nampak atuk dia. Tiba-tiba sampai kat satu kawasan tu, dia nampak atuk dia tengah duduk macam gini atuk dia tengah duduk keras dekat bahagian bawah surau tu. So dia kata sudah atuk kenapa ni kan, atuk jangan, Hakim tak tahu nak buat apa ni dia tu. So dia pergi, dia tengok atuk dia, atuk dia macam ni mata terbeliak macam ni. Dia pun dah takut, atuk tolong lah, jangan main-main. Dia dah macam nak nangis kan. Tahu macam mana tiba-tiba dengar suara Hakim macam tu kan, atuk dia panggil. Lepas tu dia terkejut. Rupanya atuk dia dah dekat kereta. Aku tak tahulah kejadian ni jadi macam mana. Sama ada masa pertama tu yang sejam setengah atuk dia tak datang tu, aku tak tahu sebenarnya atuk dia dah datang, mata Hakim tak nampak. Lepas tu mata atuk dia pun tak nampak Hakim. So antara dua, sebab dia kata masa tu kejadian dia, bila dia dah jumpa atuk dia tu, dia beritahu lah dia nampak atuk dia kat bawah apa semua. Atuk dia macam astagfirullahaladzim, atuk dia macam terkejut lah, macam mainan dia ni nak mengusik. Maknanya atuk dia macam akui lah macam ada benda yang mengganggu dia orang. Sebab kejadian dia umpama si atuk dia ni tak nampak Hakim kat dalam kereta, so that dia pergi balik kat surau untuk cari Hakim. Dan Hakim pula tak nampak atuk dia balik kat kereta, so dia turun lah pergi ke surau tu untuk tengok atuk dia. Dan dia nampak tu jelmaan yang menyerupai atuk dia. Macam tu. So keadaan tu memang tegang, memang seram sepanjang perjalanan tu. Hakim macam baby, benda apa kenapa tak ada cerita apa semua, kenapa dengan surau tu, kenapa ada gangguan, kenapa. So atuk dia hanya jawab satu je, biasalah surau ditinggalkan, benda tu kan suka menyesatkan kita. Memang dia mengacau lah tu. Kau kena kuat lah, kau jangan macam ni, kau tu lelaki. Atuk dia macam bagi dia brainwash dia lah, macam tak nak bagi dia takut kan. Sampai kat rumah dia mengadu kat nenek dia, mengadu. So nenek dia macam risau lah. Nenek dia kata tak payahlah bawa budak ni dah pergi kat sana, dia tak berani apa semua kan. So atuk dia kata apa pula tak beraninya, dia ni kuat saja apa semua. Lagi siapa nak tolong saya. Dia bergaduh lah berdua, pasangan suami isteri tu kan. So Hakim ni dia macam dah memang lemah semangat. Esok tu memang dia rasa macam malas nak tolong atuk dia kan. Tapi dia kena pergi jugalah sebab dia sesuatunya cucu yang ada kat rumah tu. Jadi keesokan harinya macam biasa, lepas Zuhur atuk dia panggil untuk pergi sambung kerja dia. Dan 4 orang jugalah macam tadi yang aku gelarkan Pakcik Hassan. Lepas satu lagi tu aku nak gelarkan Pakcik apa satu lagi tu aku panggil Pakcik je lah Aku gelar nama ni, aku lupa nanti. Sampai dekat surau tu macam biasalah Hakim terus naik atas dengan Pakcik Hassan buat kerja apa yang patut. Jadi waktu ni lah terjadi satu lagi peristiwa di mana masa tu Pakcik Hassan ni dia nak pergi kat ruangan mikrofon tau. Mesti ada mikrofon lah. Lepas tu macam ada tempat kawasan untuk orang nak azan kot macam tu kan. So Pakcik Hassan tu pergi sampai kat situ. Tiba-tiba Pakcik Hassan tu berlari keluar terus turun bawah. Hakim ni dekat bahagian yang dia susun-susun aku ayam apa semua tu. So dia terkejut tengok Pakcik Hassan tu lari. Si Hakim ni turun cepat-cepat, dia pandang atuk dia kata kenapa kan. Lepas tu dia pandang Pakcik Hassan tu tunduk bawah. Lepas tu atuk dia macam bagi hint lah kat Pakcik Hassan tu, jangan cerita, relax, nanti kita borak macam tu, settlekan apa yang patut dulu. Jadi atuk dia pun buat arahan macam tu. Hakim pun naik atas, kemas baliklah apa yang patut. Banyak jugalah dia buat, dia kata hari tu, sebab dia kata dia nak cepat-cepat settlekan benda. Kalau boleh dia datang dah hari seterusnya macam tu. Dia kata dia nak lagi cepatlah tak pergi dah kat surau tu macam tu. So Hakim ni cepat-cepat buat cabut kapek apa semua. Dapatlah dia orang selesaikan benda tu kan. Sebab macam waktu asar tu dia orang dah solat apa semua tu, dia orang sambung sampai nak dekat maghrib. Kiranya macam
dekat maghrib tu baru diorang gerak terus pergi ke masjid yang tempat atuk dia jaga dulu. Lepas tu diorang memang kemas betul-betul. Dia kata aku rasa hari yang kedua dia pergi tu, kapet tu memang dapat cabut, atas pun dah mop apa semua bersih, tinggal esok tu nanti nak masukkan tingkap baru, lepas tu nak masukkan kapet baru macam tu. So keesokan harinya tu, hari ketiga tu, dia dengan atuk dia tak pergi surau tu, hanya 2 orang kawan atuk dia tu yang pergi buat apa yang sebab diorang pergi ke pekan untuk cari itulah kapet dengan apa semua alat-alat yang diperlukan lah. So hari ketiga tu dia tak pergi, tak ada apa-apa. Cuma masa dia pergi dekat pekan nak cari barang tu, Hakim kata dia dengar lah macam ada atuk dia bercakap telefon, seolah-olah macam Pakcik Hassan ke seorang lagi pakcik tu call macam mengada sesuatu, tapi atuk dia cakap macam ni, alah tak apa, kau bacalah doa dulu, benda tu tak berani pun buat apa-apa, jangan risau macam tu. So Hakim ni macam dah dengar, tapi dia tak nak tanya atuk dia sebab dia tahu atuk dia tak akan cakap kat dia, sebab atuk dia takut. Dia pun diam, dia ambil benda tu, dia hanya untuk kefahaman dia saja kan, dia diam. Lepas tu dah settle beli-beli tu, hari seterusnya lah diorang nak pasang tu kan. Masa tu diorang memang pergi awal pagi, diorang panggil lagi 2 orang, ada lagi orang yang bantu untuk pasang kapet tu, untuk pasang lansir, tukar apa semua. So bahagian atas tu memang dapat disiapkan pada hari keempat tu. Lepas tu bahagian bawah tu tinggal nak susun kemah-kemah cuci bahagian pinggan mangkuk tu kan. Diorang nak clearkan bahagian bawah je. So atas dah settle, tutup pintu dah, diorang lock dulu sementara. Diorang nak settlekan bahagian bawah. So hari tu masa diorang nak settlekan bahagian bawah, itulah jadi satu kejadian. Si Hakim ni pergi kat store nak ambil kerusi-kerusi apa semua susun kan. Yang pakcik lagi yang lain tu, diorang dekat bahagian luar tu. Atuk dia dekat bahagian belakang tu menebas semak samun. Masa si Hakim tu masuk ke dalam, yang peliknya sebenarnya semua kena ganggu tau, tapi Hakim ni dia rasa macam dia lagi banyak kena ganggu. Tak tahulah, mungkin sebab dia takut, so benda tu suka. Jadi masa dia dekat ambil store tu, tiba-tiba dia kata kerusi yang dia susun, kursi plastik, korang tahu kan kursi plastik yang kat surau yang putih tu kan. Kursi plastik tu dia dah susun tinggi, letak semua ada dalam 5 ke 6 macam tu. Dia dah susun, so memang berat lah. Tetapi tiba-tiba kursi tu bergerak tau. Dia macam dah letak macam ni, tiba-tiba dia bergerak betul-betul mengarah ke Hakim. Hakim duduk tepi ni, kursi tu katalah kursi tu menghadap belah sana tau, tapi tiba-tiba dia bergerak betul-betul menghadap ke Hakim, seolah-olah macam ada orang duduk kat atas kursi tu. Tapi kau bayangkanlah, kursi tu tinggi dah, ada dalam 5-6 lapisan dah kan. Macam mana kursi tu boleh bergerak macam tu kan? Maknanya memang benda tu ganggu. Hakim dia, ya Allah, dia jerit macam tu kan. Dia terus keluar. So atuk dia cepat-cepat nampak macam tu, atuk dia pun pergi. Masa atuk dia nak pergi dekat bahagian store tu, sampai separuh jalan atuk dia macam berhenti pandang atas macam tu. Atuk dia mundur belakang, atuk dia baca doa macam tu, lepas tu tiup-tiup apa semua. Lepas tu atuk dia kata, kita kita kemas-kemas apa semua, kita balik. So aku ni macam dah berdebar. Dia kata, kenapa yang apa dah jadi kan. Lepas tu masa dia balik, atuk dia cakap lah, kalau tak larat tak payahlah pergi dah, macam esok tu kan, kiranya keesokan hari tu lah. Kalau tak larat tak payah pergi dah. Tu Hakim kata, tak apalah, siapa nak tolong atuk kan. Hakim tu macam, tak apa, okey je ni dia tu. Hari ke-6 hari ke-6 tu diorang pergi dekat surau tu. Kiranya banyak benda dah siap dah, tinggal nak settle satu store pinggan mangkuk tu. Diorang nak susun pinggan mana pinggan mana yang dah berkotor apa semua nak cuci lah. Masa tu diorang pergi 3 orang je. Kiranya antara pakcik tu ataupun Pakcik Hassan tu lah, antara tu. Aku ambil je lah Pakcik Hassan contoh So Pakcik Hassan tu, atuk dia Hakim, diorang pun masuk. Waktu tu dalam pukul 11 lebih pagi tau, 11 lebih pagi je tu diorang masuk situ. Tiba-tiba diorang terdengar satu suara jeritan perempuan yang sangat kuat. Mula-mula aku ingat dia je dengar, tapi bila dia macam tu kan, atuk dia pun macam tu, yang Pakcik Hassan tu pun macam tu. So diorang macam berpandangan. Lepas tu atuk dia macam tu kan, orang hebat macam sabar baca doa macam tu. Jadi diorang pun relax dulu, tarik nafas, masing-masing baca doa dalam hati apa semua. Sambunglah, tak ada pun suara tu. Kau bayangkan pukul 11 pagi macam tu ada suara macam tu. Lepas tu bila dah settle semua, pinggan tu diorang nak keringkan, letaklah tu satu tempat. Jadi Pakcik Hassan tu dengan si Hakim angkatlah bawa ke tepi. Atuk dia duduk kat bahagian tepi tu. Tengah diorang buat-buat macam tu kan, tiba-tiba Hakim dia dengar ada suatu suara. Dia cakap, sampai bila pun kau tak boleh usir aku. Macam tu. Dia kata macam garo-garo macam tu kan. Aku anggap macam tu lah, sebab selalunya kedengaran suara dia macam tu kan. Bila Hakim tu dengar macam tu, dia terkejut. Atuk, Hakim dengar. Dia kata sampai bila pun kita tak boleh usir dia. Lepas tu yang atuk dia macam dah tak tahu nak cakap apa. Macam dah tak boleh nak selindung kot benda ni. Sebab dia sebenarnya ada satu benda yang terjadi kat surau tu tau.
So tolong Atuk, macam mana ni Tok? Kita nak teruskan macam mana ni? Lepas tu Atuk dia pun, Hakim, cuba sabar, baca doa yang Atuk cakap tu. So Hakim macam tenang. Sebab tu dia segarang sikit lah, Atuk dia pesan kan. Dia pun relax. Dia tunggu-tunggu kejap, Tok bila gerak ni? Kau ni siang pun takut lah, Atuk dia cakap. Sabarlah, benda ni bukannya ada apa pun. Dia nak mengucik kita biasalah tu. Lepas tu Hakim ni senyap, dia nekat. Kalau dia dengar lagi dia nak cakap, diamlah setan. Dia nak cakap macam tu. Lepas tu Atuk dia pun, tak ada apa, sabar. Orang lain pun kena juga. Aku pun dengar juga. Atuk dia macam dah geram kan. Elok dah settle dalam pukul 6 lebih macam tu, nak masuk dekat maghrib tu. Dia orang pun nak balik lah. Masa sampai kat pintu pagar surau tu, pintu pagar tu tak boleh buka. Benda tu betul-betul kacau Pintu pagar tak boleh buka. Jenuh tarik. Padahal pintu pagar tu alah sekejap je tolak macam nak roboh je. Ketat. Atuk dia cuba tak boleh. Baca Hasan cuba tak boleh. Hakim cuba tak boleh. Baca doa. Macam-macam doa. Atuk dia kan macam pernah merawat kan. So Atuk dia baca macam-macam doa. Pintu pagar tak boleh buka. Lepas tu Atuk dia kata satu jalan je lah, kita panjat. Benda tu nak mengusik ni. Atuk dia macam tu. Akhirnya macam dah diselesai. Tapi dia macam semangat jugalah. Sebab yelah satu dia lelaki. Keduanya pula Atuk dia ada kan. Dia macam tak takut lah. Dia macam cuba beranikan diri dia. Alhamdulillah. Sorry. Kalau cerita-cerita benda-benda macam ni tak ada kaitan ni, yang masalah sikit ni. Sambung balik. Lepas tu bila dia dah macam nekat kan, macam okey Tok, kita pajak lah kan. So Atuk dia cakap cari bahagian yang tak tajam sangat. Sebab surau tu pagar dia jenis yang ada duri-duri tu. Dekat bahagian tepi tu dia ada macam besi tu kan. Macam mana nak panjat besi tu? Bila korang panjat mesti dia akan macam kendur macam tu kan. So Pakcik Hasan dia cakap, tak apa, kita runtuhkan satu, nanti kita repair balik lah macam tu. Sebab dah tak boleh nak keluar kan. Macam mana? Tak boleh Padahal besi, kau tahu tak besi yang palang macam tu kan, dia jenis macam lembik kan. Macam kat sekolah kita tu, tendang berapa kali kan dia dah macam jatuh. Tapi keras. Maknanya keadaan kat situ memang sangat-sangat tak boleh. Kau nak keluar tak boleh. Kira senang kata macam benda tu tak nak bagi diorang balik. So Atuk dia ambil alternatif, call someone lah, macam nak bagi tahu pintu, tolong pintu surau ni apa semua. Someone tu adalah ketua kampung situ. Jadi ketua kampung tu pun datang, try nak buka, elok je boleh buka. Tapi masalahnya bila ketua kampung tu datang, pintu pagar tu dah boleh buka. Elok boleh je buka macam tu, pintu pagar tu terus tertutup balik. Sebab macam ni tau, ketua kampung tu dia buka kan, diorang ni kat bahagian dalam kan. So Tok lah dah, ketua kampung tu nak tarik buka. Bila dia buka je pagar tu, kiranya tangan dia pasti pegang pagar tu, boom, macam tutup balik tau. Dengan tangan-tangan dia terpergi, dia pun terpergi. Lepas tu terkepit jari dia, memang kuat, berdarah. Kuku dia pecah tau. Dalam beberapa saat juga jari ketua kampung tu terkepit dekat pagar tu tau. So dia macam menjerit lah, aduh tangan jari aku tangan aku macam tu kan. Jadi Atuk dia dengan Pakcik Hasan dengan Hakim ni macam tolong lah. Lepas tu tak ada lama lah. Lepas tu terus pintu pagar tu boleh buka. Macam terbuka macam tu. So tangan dia memang jari ketua kampung tu memang pecah. So lepas kejadian tu diorang keluar cepat-cepat kunci. Diorang terus pergi ke klinik berhampiran lah, macam nak rawat jari ketua kampung tu. So kat situ settle apa semua, diorang pun pergilah lepak dekat satu kedai kopi ni kan, minum-minum. Jadi bila sampai kat kedai kopi tu, masing-masing termenung mula tu. Ketua kampung tu macam dah balut kan, tangan dia dah okey apa semua, dah dibalut, dah suci. Tak sangka lah aku dek tu kan. Aku pergi setelah lama aku tak datang sini, kali ni aku pergi macam ni pula kena kat aku dek tu kan. Lepas tu Atuk si Hakim tu pun cakap, berapa lama dah tak singgah dek tu kan. Aku cakap, dah berapa tahun dah ni aku datang-datang ni, dia nak buat hal dengan aku macam tu. So dekat sini sebenarnya ada satu isu tau. Jadi bila diorang borak apa semua, Hakim ni dapatlah sikit-sikit apa yang terjadi. Lepas tu balik rumah tu, dia tanya Atuk dia pun macam terbuka untuk cerita dekat si Hakim ni. So apa yang berlaku dekat dia, gangguan yang berlaku ni semua ada kisah je. Okey, untuk bagi korang faham lah sebenarnya apa yang berlaku, kenapa gangguan dia melampau-lampau. Sebenarnya surau tu satu memang ditinggalkan lama sangat-sangat. So normal lah kalau tempat ditinggalkan ada penghuni lain kan. Itu yang biasa. Selalunya kalau ada penghuni lain tu biasa tu gangguan dia pun macam tak berapa ekstrim. Tapi yang diorang ni kena, yang si Hakim ni kena, Atuk dia kena, semua yang kena ni macam berunsur gangguan. Memang benda tu macam nak mengganggu, macam ada niat jahat macam tu kan. Jadi bila dia tahu cerita daripada ketua kampung, dia dengar cerita daripada Atuk dia, so dia sampaikan kat aku apa yang dia kata. Sebenarnya surau tu ada kisah. Kenapa surau tu ditinggalkan sangat lama? Okey,
Last peristiwa surau tu digunakan, ada satu kejadian berlaku masa tu diorang nak mandikan jenazah dan nak kiranya macam nak settlekan jenazah tu kat surau tu dah. Surau yang berhampiran. Sebab terjadi satu kes masa tu dekat kampung tu, dekat kawasan situ, adalah seorang ni penduduk kat situ meninggal. Dan orang yang meninggal ni tak ada siapa pun yang rapat dengan dia. Kiranya sebelum kejadian, maksudnya ialah sebelum arwah tu pergi, orang-orang kampung tak pernah berkawan dengan family dia, dengan dia. Kiranya arwah yang pergi tu dah pangkat nenek-nenek dah tahu. Dia tu duduk kat satu rumah kecil kat kampung tu. Tak ada orang pernah berkawan dengan dia, and dia pun tidak pernah bercampur dengan siapa-siapa pun. Tapi orang kenal lah dia, orang tahulah apa yang dia buat, apa dia buat. Ialah orang kampung kan, macam orang tahu je job dia apa semua kan. So dengar-dengar ceritanya dia ni pengamal ilmu hitam. So masa dia meninggal tu, orang tak tahu pun dia meninggal. Tapi memandangkan ada salah seorang makcik ni, dia selalu lalu kat belakang rumah orang tu. Sebab belakang rumah dia tu dekat dengan kebun dia, dia terbau busuk. So start pada tu lah orang tahu dia meninggal. Jadi orang tak tahu, pewaris tak ada, orang bawakan jenazah tu pergi ke surau tu. So masa sampai kat surau tu, dia orang nak bersemandikan arwah apa semua kan, settle kan, kat situlah kena gangguan. Bila jenazah dah dibalut dengan kain kafan, letak dekat tingkat atas, tiba-tiba jenazah tu bangun. Aku tak tahu lah macam mana real cerita dia, tapi hakim tu kata berdasarkan apa yang dia dengar, memang macam tu. Kiranya jenazah tu macam terbangun. Sebenarnya bukanlah jenazah tu bangun, benda tu masuk dalam badan jenazah tu. So semua orang terkejut dan lari. Masa orang lari tu, tak ada siapa pun yang berani, kecuali ketua kampung tu dengan beberapa orang. So dia pergi balik, tengok jenazah tu dah jatuh balik. Masa dia bangun tu memang semua orang ada lah. So ketua kampung ni panggil orang lain, macam minta tolong juga nak settlekan cepat-cepat jenazah ni. So masa tu lah kejadian berlaku. Masa orang tengah nak sibuk-sibuk nak angkat jenazah tu kan, jenazah tu berat. Dia, aku minta maaf lah cakap benda ni sebab korang pun tak kenal siapa orang tu. Saya benda ni tak ada jatuh air. Tapi nak ceritakan, sebabkan dia pengamal ilmu hitam tau. Jadi benda tu tak nak pergi. Jadi diorang tak tahu. Salah seorang ustaz kat situ, dia kata benda ni ada dalam tubuh dia. So kalau kita nak semadikan dia pun, benda tu ada dalam tubuh dia, kita kena buang dulu. Tapi arwah dah tak ada macam tu. So yang bangunkan tadi benda tu. Jadi diorang ni cuba cari orang yang handal yang boleh buang dulu benda tu. Sebab tu lah tingkap dah tercabut apa semua. Sebab diorang nak buka bumbung, tapi bumbung tu memang susah sangat, tinggi, tak boleh nak buat tau. Jadi diorang terpaksa buka tingkap, nak cuba buang. Sebab orang yang tolong buangkan benda tu nak keluarkan dia kat situ macam mana, entah, tak tahulah. Tapi macam ada kaitan lah. Cuba korang bayangkan, kita dah tahu dah orang tu dah tak ada. Jenazah tu macam dah memang betul-betul dah kafankan apa semua kan. Kiranya orang datang tu semua dah tahu dah dia dah tak ada. Tapi sebabkan benda tu ada dekat dia, benda tu yang gerak-gerakkan. Memang seram lah weh keadaan tu. Dia macam seolah-olah kau nampak mayat hidup, kau faham tak? So keadaan tu masa tu ketua kampung tu ada, kiranya ada beberapa orang juga yang ada kat situ. So salah seorang daripada antara Pakcik Hassan dengan pakcik seorang lagi ni kan, dia pun ada masa kejadian nak uruskan arwah tu. Jadi waktu tu lah dia orang buat dekat surau tu lah, kiranya peristiwa tu berlaku. Masa tengah nak buat benda macam tu, ada ustaz tu yang tolong nak buangkan benda tu. Macam-macam dia orang kena, sampaikan ada yang terjatuh depan tangga. Kiranya macam dia, macam ada orang tarik dia tahu. Benda tu mengacau, benda tu mengamuk sebab tak nak tinggalkan jasad tuan dia tu. Masa tu memang teruk sangat. Dan itulah peristiwa terakhir yang berlaku dekat surau tu sebelum surau tu ditinggalkan. Sebab itulah benda tu macam mengganggu. Aku rasa macam mungkin ada yang tak beres. Sebab memang surau tu lepas je jenazah tu diangkat bawa pergi nak kebumikan, memang tak ada siapa pun yang tolong clearkan apa yang patut kat situ. Dah lah hakim kata, dah lah masa aku kemas-kemas tu, dia kata dia terjumpa satu kain macam kain batik ke kain apa tak, dan dipercayai kain tu adalah kain tutup jenazah. So macam memang tak clear langsung. Oh, tak patutlah sepatutnya orang kampung tu buat macam tu. Patutnya dah settle apa semua tu, clear lah apa yang patut, kemaslah dulu. Kapas-kapas yang untuk nak letakkan jenazah tu semua, benda tu memang ada. Maksudnya ditinggalkan dalam keadaan macam tu sahaja sebab diorang tak berani nak pergi surau tu balik untuk kemas apa yang patut. So memang ditinggalkan macam tu sahaja. Oh seram weh, dengar pun dah macam, yelah kalau kita dekat tempat tu kan, macam mana we nak face benda tu. Memanglah kita akan mati juga, kita semua akan pergi dalam keadaan yang sama. Tapi disebabkan dia mengamalkan ilmu hitam, benda tu dah sebati dengan dia, benda tu tak nak pergi, dia jadi macam seram sangat-sangat. So macam mana orang kampung tu lalui. So orang kampung kat situ memang tahu, sebab tu dah diorang tinggalkan surau tu lama. Tapi kenapa nak diperbaharui balik? Sebab adalah arahan daripada sekarang-sekarang, kiranya macam
tak nak tinggalkan, sama ada nak hapuskan terus buang ataupun perbaharui balik. So kalau hapus rugilah kan, sebab surau tu okey lagi. So diorang pun memperbaharui balik. Jadi atuk si Hakim ni lah yang menguruskan benda tu. Atuk si Hakim ni masa kejadian tu dia tak ada, tapi dia tahu cerita tu. Dia takkan nak cerita kat Hakim kan, nanti Hakim tak berani lah. Tapi dia dah tahu dah masa dia dapat job tu, ada orang cakap tempat tu keras, kalau kau boleh buat, kau buat lah, tapi kalau kau tak boleh buat, kau tak payah buat dia tu kan. So ketua kampung tu masa macam perbincangan tu nak bagi tugasan tu dekat atuk si Hakim ni, dia pun dah cakap dah kena standby doa-doa apa semua, sebab tak mustahil benda tu akan datang kacau, sebab memang ditinggalkan macam tu sahaja. Tok ketua tu kata tak sangkalah aku punya jari pula yang hancur lah macam tu. Kiranya macam dia ingat dia tak ada kena-kena, tiba-tiba dia pula terlibat kena juga benda tu. Tapi Alhamdulillah diorang ni semua tak kena ganggu yang terlalu sampai boleh mencederakan ramai pihak ataupun boleh mengganggu mental masing-masing. Alhamdulillah benda tu tak teruk lah. Cuma diorang kena buat secara proper. Lepas surau tu dikemaskan dan diperbaiki apa semua, lepas peristiwa jari tu ketua tu hancur tu, surau tu boleh digunakan balik. Alhamdulillah tak ada gangguan apa-apa. Cuma once a while adalah Hakim kata macam orang kampung bunyi-bunyi, macam nampak kelibat seorang perempuan dekat bahagian atas tu. Seolah-olah macam dia tak pergi lagi, tapi mustahil lah kan, benda tu gangguan-gangguan macam tu je lah. Lepas ada peristiwa tu memang tak ada apa-apa dah cerita. Cuma Hakim dia kata lepas dia tahu kejadian tu, malam tu dia tak boleh tidur jugalah kan. Dan ada masa dia nak pergi ke toilet ke apa ke, dia macam terngiang-ngiang suara yang dia dengar tadi kat surau tu. Macam tu je lah. Lepas pada tu dia balik EU apa semua, tak ada masalah, tak ada apa-apa pun dia kata. Cuma itu adalah satu pengalaman seram bagi dia. Dan apa yang dia nak sampaikan kat sini kan, dia kata pengalaman tu macam, yelah tak sangka kan, macam di antara ramai-ramai orang, macam yelah dekat situ ada je ustaz-ustaz, ada je orang-orang yang handal buat macam ni kan. Kenapa tinggalkan surau tu macam tu? Patutnya lepas korang dah kebumikan arwah tu, dah settle apa semua, clear lah. Macam kerja tak beres tau. Kalau umpama macam korang memasak, lepas tu korang tak basuh pinggan, korang tinggal je pinggan-pinggan korang, kan tak clear. Jadi patutnya tak boleh lah buat macam tu kan. Walaupun kisah dia macam tu, bagi aku dapat pengajaran juga daripada cerita yang Hakim share ni. Satunya, setiap apa yang kita lakukan, biarlah kita lakukan sepenuhnya sampai selesai semuanya. Jangan kita tinggalkan separuh jalan. Kita memberi impak kepada orang lain pula, memberi kesan kepada orang lain juga. Tapi aku faham jugalah, mungkin orang kampung kat situ terlalu takut, tapi dia orang ramai kot. Kenapa tinggalkan seorang tu macam tu? Ditinggalkan yang terlalu lama, gap berapa tahun juga macam sepatutnya benda tu tak boleh terjadi macam tu lah. Orang kampung tu mungkin buat kesilapan kat situ lah, tapi tak boleh cakap apa juga, benda pun dah jadi. Tapi kalau aku sendirilah, aku dapat satu pengajaran di mana kalau aku buat satu kerja tu, janganlah tangguh-tangguh, janganlah buat separuh jalan, jangan tinggalkan cebisan-cebisan tu kepada orang lain, nanya kat orang lain. Sama juga macam pernah aku lalui dulu masa aku pergi paranormal dengan kawan-kawan aku tu kan. Lepas tu bila ada salah seorang tu macam, dia bukanlah kena rasuk, tapi dia dah macam kena gangguan tu, dia orang nak hantar balik je. Macam benda macam tu tak boleh lah. Macam kita lalui benda-benda macam tu, kita start, kita settlekan sepenuhnya. Bukan kira kenal ke tak kenal ke, tapi bila berada dalam circle tu, kita terlibat sekali tau. So kita kena bereskan benda tu. Jangan tinggalkan sisa baki yang menyusahkan orang lain. Macam tu lah lebih kurang kan. Tu pada pendapat aku sendirilah. Pada pendapat korang tu terpulang masing-masing menilai macam mana. Tapi cerita dia sangat-sangat menarik dan sangat seseram. Kalau aku face benda tu, kalau aku jadi Hakim tu, aku tak tahu macam mana kan. Tak pula aku nampak apa semua. Walau bagaimanapun, marilah kita semua sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah yang telah pergi. Okey korang, sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Aku nak pesan kepada korang, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, minum air masak banyak-banyak. Di bulan Ramadan ni perbanyakkan berdoa. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah SWT. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah SWT. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.